Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini kita mengucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat mengisi malam kita pada tahun ini atau pada penghujung tahun ini dengan majlis ilmu, iaitu dengan bersama kita mendengar sedikit sebanyak perkongsian yang kita akan ceritakan berkenaan dengan satu tajuk yang telah dikongsikan sebelum ini, iaitulah hukum hakam berkaitan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tujuannya saya kongsikan tajuk ini adalah tidak lain dan tidak bukan supaya bersempena atau bertepatan dengan keberadaan kita ini pada malam Jumaat, dan telah masuk hari Jumaat kalau mengikut kepada perkiraan kita, iaitu bermulanya hari adalah sebaik terbenamnya matahari. Maka terbenamnya matahari pada maghrib tadi menggambarkan telah masuknya hari Jumaat, dan malam ini adalah malam Jumaat, dan esok adalah siang hari Jumaat, sehinggalah kepada terbenamnya matahari pada keesokan hari. Jadi kita ceritakan dalam kuliah kita yang lepas, pada 2 minggu yang lepas, berkenaan dengan amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita ini untuk kita lakukan pada malam Jumaat. Dan antara yang kita telah sebutkan adalah kita ini memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita nak tahu serba sedikit berkenaan malam ini, fokus kita adalah nak tahu berkenaan dengan selawat, iaitu selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak perbanyakkan selawat dan kita nak tahu beberapa hukum hakam dan perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan selawat dan salam ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pertama kita nak jelas apakah yang dimaksudkan dengan selawat. Apakah yang dimaksudkan dengan selawat? Maka kita katakan begini, selawat ni boleh dijadikan ta'rifan mudah dari sudut bahasa juga membawa erti doa, membawa erti mendoakan. Sebab itu dia sama seperti dengan salat juga, dari sudut bahasanya ia membawa erti doa. Manakala salam adalah ucapan sejahtera yang ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kepada definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama pula, kita akan dapati terdapat banyak kitab-kitab yang telah menyebutkan tentang hal ini. Kalau saya boleh ambil contoh, ada sebuah kitab yang menarik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Jala'ul Afham fi Fadlis Salati Wassalami ala Muhammadin Khairil Anam, iaitu kitab yang menceritakan tentang banyak perkara-perkara berkait dengan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sudut definisi, dari sudut anjuran berselawat daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hukum hakam berselawat, ketika bilakah selawat ini menjadi wajib dibaca dan ketika bilakah pula hukumnya sunat, dan juga beberapa perbahasan-perbahasan yang lain seperti kelebihan-kelebihan berselawat dan seumpamanya. Itu satu. Dan Ibnul Qayyim ini beliau wafat pada tahun 751 Hijrah. Kemudian datang selepas daripada beliau
seorang tokoh ulama pada kurun yang ke-10, iaitu wafat pada awal tahun 900 Hijrah, iaitulah Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi, beliau ada menulis selepas daripada Ibn Al-Qayyim, beliau ada menulis sebuah kitab yang diberi judul Al-Qawlul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi'. Al-Qawlul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi'. Kitab ini juga adalah kitab yang amat bermanfaat, yang menceritakan kepada kita ini berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan selawat dan salam ke atas Nabi Islam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita nak pergi kepada perbahasan-perbahasan, maka kita katakan lebih molek untuk kita mengenali selawat itu apakah maksudnya. Jadi apabila kita jelas selawat yang dimaksudkan di sini adalah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beza sebenarnya, iaitu ada selawat kepada Rasulullah yang diucapkan ataupun yang disampaikan daripada Allah, iaitu Allah berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada selawat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada para malaikat, Jadi ini disebut di dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua menghafalnya, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, sallu, ataupun Allah ceritakan sebelum itu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepadanya, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dianya dalil pensyariatan selawat. Dalil pensyariatan selawat. Sehingga di dalam Al-Quran yang memiliki 114 surah itu dan juga memiliki 6,236 ayat tersebut, maka kalau ada orang tanya satu soalan, Ustaz, apakah satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang mana Allah sendiri melakukannya dahulu, kemudian barulah Allah mensyariatkan kepada orang-orang beriman melakukannya? Maka jawapannya adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang mana Allah mulakan dahulu buat sebelum Allah syariat dan perintahkan kepada golongan mukminin. Sebab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita tengok dia punya flow. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Itu flow, statement, kenyataan. Kemudian baru datang arahan dan tuntutan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah kamu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dalam nak meletakkan atau menetapkan definisi selawat, maka kita nak tengok daripada siapa selawat itu datang. Ia ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita ketahui, tetapi kita nak teliti daripada siapa selawat tersebut datang. Maka sekiranya selawat itu datang daripada Allah, maka para ulama mempunyai definisi selawat yang berbeza. Sekiranya selawat itu datang daripada Allah, maka kata Ibnul Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham tersebut, yang juga dinukilkan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qawlul Badi' yang saya kongsikan pada malam ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau selawat itu datangnya daripada Allah menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksudkan adalah yazkuruhu indahu fil mala'il a'la. Allah menyebut-nyebut berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para malaikat yang tertinggi. Itulah maksud selawat daripada Allah.
iaitu Allah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan malaikat yang tertinggi. Yazkuruhu ma'ahu ataupun yazkuruhu indahu fil mala'il a'la. Allah menyebut, mencerita atau memujikan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di kalangan para malaikatnya yang tertinggi. Baik, itu selawat datang daripada Allah. Dan yang kedua, sekiranya selawat itu datang daripada apa? Daripada para manusia, ataupun saya minta maaf, daripada para malaikat. Maka disebut oleh Ibnul Qayyim yang dimaksudkan selawat para malaikat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah apa dia? Adalah ad-du'a'u lahu bil maghfirati war rahmah, ataupun du'a'uhum lahu bil maghfirati war rahmah, iaitu mereka mendoakan pengampunan dan rahmat Tuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat lihat, maknanya para malaikat apabila mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan mereka mendoakan keampunan dan rahmat Allah yang berterusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita apabila kita ni mengetahui yang Allah dan para malaikat berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tuntutan kepada kita ini untuk turut bersama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan bahawasanya selawat kepada Rasulullah ini adalah ciri-ciri mukmin. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ciri-ciri seorang mukmin. Dan orang yang tidak pernah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikhawatiri ada masalah pada keimanannya. Jadi itu kita katakan kita kena berjaga-jaga. Kita lihat adakah diri kita tergolong dalam kalangan mukminin yang senantiasa membasahkan lidah untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ini langsung tidak pernah memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Itu yang pertama. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan, apabila kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi, apa pula maknanya selawat kita kepada baginda? Jawapannya juga sama, adalah kita mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan kebaikan yang berterusan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan berkenaan dengan perbahasan hukum berselawat ni, macam kita tahu bahawasanya hukum taklifi ini dia terbahagi kepada 5. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh dan ada juga haram. Jadi kita nak tanya, apakah hukum berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hakikatnya ia dituntut. Sallu alaihi. Selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ilmu usul fiqh, al-amru yaqtadi al-wujub. Kata perintah membawa hukum wajib. Jadi asalnya kita dituntut. Cuma ulama khilaf. Dituntut itu adakah membawa erti wajib ataupun membawa erti sunat. Kita tak nafikan, ada sebahagian ulama mengatakan wajib, namun ada sebahagian pula mengatakan sunat muakkad dalam banyak keadaan. Ada yang kata pula wajib dalam setahun sekali ataupun seumur hidup. Tetapi ulama sepakat bahawasanya selawat ni wajib dibaca di dalam salat. Kerana selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kan juga termasuk dalam rukun qauli yang 5 itu. Nampak? Jadi yang mana rukun qauli ini wajib dibaca di dalam salat, yang membawa erti sesiapa yang tidak membacanya maka tidak sah salatnya. Jadi oleh kerana itu yang kita katakan mudah, salat ataupun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib di dalam salat kita. Kerana ia termasuk dalam rukun qauli. Rukun qauli ini adalah kita katakan kewajipan untuk dilakukan di dalam salat. Dalam perbahasan fiqh, rukun qauli kita ini ada 5.
Yang pertamanya adalah sebutan takbiratul ihram. Sebutan takbiratul ihram, iaitu lafaz Allahu Akbar itu. Yang kedua adalah kita ini mengatakan bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah juga adalah rukun qauli. Yang ketiganya adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Yang keempatnya adalah selawat ke atas Nabi SAW semasa tasyahud akhir. Dan yang kelimanya adalah ucapan salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullah, at-taslimatul ula. Salam yang pertama itu adalah rukun qauli yang wajib dibaca dan didengari oleh telinga yang membacanya. Jadi kita katakan dalam hal seperti ini, dalam salat fardu wajib baca selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam banyak keadaan kita disunatkan, dalam banyak keadaan harian-harian kita disunatkan untuk memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang paling afdal, hari yang paling afdal untuk memperbanyakkan selawat ini bila? Jawapannya tak lain tak bukan adalah pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksirus salata alayya yaumal jumu'ah. Perbanyakkanlah selawat ke atas aku, aksirus salata alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Perbanyakkanlah selawat ke atas aku ini pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Jadi anjuran Nabi itu membawa hukum sunat, iaitu perintah Nabi dalam hadis tersebut difahami dengan hukum sunat. Maka apabila kita masuk sahaja hari Jumaat, kita digalak untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini, kata Nabi, sambungan daripada hadis tersebut, kerana Nabi mengatakan فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرَةً. Sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atas aku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atas dirinya dengan 10 kali selawat. Jadi kita katakan ini fadilat yang besar. Selawat Allah kepada kita ini adalah dengan cara Allah beri rahmat kepada kita, Allah berikan maghfirah kepada kita. Jadi kalau kita nak dapat rahmat dalam hidup, kita nak dapat pengampunan Allah, maka perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Itu tak termasuk dengan hadis berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita tidak termasukkan dalam bahawasanya banyak kelebihan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amalan selawat, berkenaan dengan amalan selawat. Jadi kita telah kongsikan sebenarnya beberapa perbahasan tersebut pada kuliah kita yang lepas, bahawasanya kalau kita katakan sesiapa yang banyak selawat ini, maka dia akan didekatkan kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Akan didekatkan kedudukannya, bahkan individu yang paling dekat kedudukannya dengan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak adalah golongan aksarukum as-salat alai, iaitu golongan yang paling banyak berselawat ke atas aku. Jadi kita banyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sudut hukum di sini kita jelas, di dalam salat fardu dan juga salat-salat sunat, berselawat ke atas Nabi itu hukumnya wajib kerana ia termasuk dalam rukun qauli, merujuk kepada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir kita, pada tasyahud akhir. Manakala dalam majoriti keadaan, maka kita katakan hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang amat-amat dituntut untuk kita ini mendapat kebaikan dan fadilat yang besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Ada timbul persoalan. Dia kata, Ustaz, bagaimanakah lafaz selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu bila Ustaz kata kalau saya ni orang kata dituntut untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara untuk saya berselawat? Apa lafaz yang saya boleh gunakan untuk saya berselawat?
Jadi satunya kita disunatkan selawat pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Begitu juga dalam keadaan yang lain, kita ini dituntut untuk berselawat sebaik kita dengar nama Nabi disebut. Sebaik kita dengar nama Nabi SAW disebut, kita juga dituntut untuk berselawat. Kerana ada satu hadis yang memberi isyarat celaan kepada mereka yang mana tidak berselawat ketika mana nama baginda sallallahu alaihi wasallam disebut. Apa kata baginda? Nabi mengatakan, al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Al-bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Yang membawa erti, orang yang bakhil, orang yang kedekut adalah mereka yang mana aku ini disebut namanya di sisi, namaku disebut di sisinya, tetapi dia tidak berselawat ke atas aku. Maka Nabi sifatkan orang ini sebagai orang yang kedekut, orang yang bakhil. Kita ni orang yang bakhil adalah orang yang tak bersedekah bila dia ada. Dia ada duit tapi dia tak bersedekah. Dia tahan, bahkan dia kedekut. Maka di situ dia orang bakhil. Tapi rupanya walaupun kita ini tidak kaya pun, kita boleh jadi bakhil juga. Iaitu bila walaupun kita ini kita orang bukan orang senang, kita orang miskin katakan, tapi kita tetap boleh dapat gelaran bakhil. Bakhil ni maknanya dalam situasi ini bukan terkhusus kepada orang kaya sahaja. Tetapi orang kaya ke, orang miskin ke, dia boleh menjadi bakhil apabila dia dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana kita dengar nama Nabi disebut pun hukumnya sunat untuk kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma berbalik kepada isu lafaz tadi, berbalik kepada isu lafaz ataupun siratus salah alal habib ataupun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sirah, bentuk lafaz kalimah ucapan untuk kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita katakan begini. Dalam isu ini berlaku pandangan yang disebut oleh para ulama. Saya kongsikan kenyataan Al-Imam As-Sakhawi dan saya suka dengan kenyataan ini. Apa dia kata? Imam As-Sakhawi penulis kitab Al-Qawlul Badi' fi salati ala al-habib syafi' yang mencerita berkenaan dengan perbahasan-perbahasan selawat dan salam ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wa su'ila shaykhuna fima balaghani ayyuma afdal. Guru kami, kata beliau, guru kami ditanyakan tentang fima balaghani, berkenaan dengan soalan yang sampai kepada aku ni. Dia kata, ayyuma afdal, yang manakah lebih afdal antara as-salatu bi sighatil khabar liifhamiha wuqu'us salati wa tadammanuha at-talab atau bi sighatit talab. Yang manakah lebih afdal, kita berselawat dengan guna sirah khabar, sirah bentuk pemberitahuan, untuk memberitahu atau memberi kefahaman berlakunya selawat dan mengandungi juga dalam masa yang sama permintaan supaya Allah selawat kepada Nabi, ataupun dengan cara kita berselawat menggunakan sirah permintaan. Nanti kita akan sebut macam mana sirah khabar, macam mana bentuk khabar dan macam mana bentuk permintaan. Kita akan ulas, nantikan. Maka kata guru kepada Syekh Al-Imam As-Sakhawi ini, maka beliau mengatakan faqala bi sighatit talab, yang afdalnya selawat kepada Nabi dengan sirah at-talab. Sirah at-talab ni adalah bentuk permintaan, iaitu kita meminta kepada Allah semoga Allah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Li'annaha al-waridah fil khabar, kerana bentuk minta selawat ni lah kepada Allah inilah yang warid, yang sabit, yang sahih dalam riwayat-riwayat hadis. Wala yu'allimuhum illa al-afdal, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada para sahabat sirah selawat melainkan sirah yang paling afdal sahaja. Apa contoh sirah khabar? Apa contoh siratul talab? Saya bagi contoh sini. Sirah khabar adalah bila kita sebut nama Nabi,
kita kata sallallahu alaihi wasallam. Itu sirah khabar. Yang kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sirah khabar, bentuk pengkhabaran, iaitu kita translate dalam bahasa Melayu. Rasulullah SAW telah berkata, ataupun Rasulullah selawat dan salam Allah ke atasnya telah berkata. Itu translation dalam bahasa Melayu. Itu adalah selawat dalam bentuk khabar. Betul, dalam masa yang sama terkandung di dalamnya minta supaya Allah selawat dan salam kepada Nabi. Tetapi yang kita dituntut, kata guru kepada As-Sakhawi ini, yang kita dituntut adalah apa? Yang afdal adalah kita berselawat dengan sirah at-talab. Contoh, kalau tuan-tuan dengar saya kuliah, tuan-tuan dengar saya sebut, ataupun tuan-tuan hadir majlis ilmu di masjid dan surau, ataupun tuan-tuan baca kitab-kitab hadis, ataupun baca kitab-kitab yang menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dengar sahaja Rasulullah, tuan-tuan baca, bukan tuan-tuan ulang balik sallallahu alaihi wasallam, tapi tuan-tuan kata Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang ni lebih afdal. Yang ni lebih afdal. Saya ingat masa saya belajar dahulu, masa saya degree di Universiti Alil Bait di Mafraq Jordan, maka ada tok guru saya, sahabat saya, jiran saya, dia tegur kepada saya. Dia kata, yang lebih utama kalau kita dengar nama Nabi disebut, maka kita terus katakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, instead of kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang kata, salah ke ustaz kalau saya sebut sallallahu alaihi wasallam, bila macam ustaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun sebut sallallahu alaihi wasallam. Tak salah, ada kebaikan. Tapi yang lebih baik adalah apabila kita dengar ustaz sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini lebih afdal. Jadi ingat, kita praktikkan. Dengar je nama Nabi disebut, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dengar nama Nabi disebut, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kerana itu adalah selawat dan salam dalam bentuk talab, dalam bentuk permintaan. Ya Allah, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi kami Muhammad. Itu doa yang dibentuk dalam selawat tersebut. Jadi di sini ditanyakan yang afdal selawat adalah dengan cara dalam bentuk permintaan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Afdal ni bukan di antara betul dan salah, tapi afdal antara baik dan lebih baik. Nampak? Jadi baik kalau kita sebut sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih baik kalau kita dengar nama Nabi disebut, kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu antara lafaz selawat. Tetapi kalau ada orang tanya, ustaz, apakah lafaz selawat yang paling afdal kalau kita nak baca, yang paling utama, yang paling baik, yang paling menepati sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Apa itu selawat Ibrahimiyah? Orang tanya, ustaz, apa dia pula selawat Ibrahimiyah ini? Maka kita katakan, selawat Ibrahimiyah adalah salawat yang tuan-tuan dan puan-puan baca di dalam tahiyat akhir semasa salat. Itulah dianya selawat Ibrahimiyah. Oh, yang tu ke? Maknanya saya dah hafal lah selama hari ini. Betul, tuan dah hafal. Praktikkan. Maknanya aplikasikan. Jadi kalau kita ini, contoh kita dengar nama Nabi SAW disebut, maka instead of sama ada kita boleh memilih Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, tapi kita nak lebih panjang. Kita nak lebih panjang, maka kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam riwayat yang lain, fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dia. Jadi kita baca Allah bermula daripada Allahumma salli ala Muhammad sehinggalah kepada innaka Hamidum Majid. Itu dianya afdalus salawat ataupun afdalus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seafdal salat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selawat Ibrahimiyah.
Tidak ada yang lain yang lebih afdal. Tuan-tuan hafallah yang mana-mana selawat yang kata fadilat begini, fadilat begitu, sekian dan sekian, tetapi tidak mampu menandingi kelebihan membaca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehinggalah kepada innaka Hamidum Majid tersebut. Baik. Jadi kita berharap semoga jemaah yang menonton kita juga adalah jemaah yang orang kata sentiasa membasahkan zikirnya dengan selawat. Orang kata tidak memenuhkan hatinya dengan kebencian. Jadi kita katakan di sini bahawasanya kita kena banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ada juga persoalan yang timbul, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dia timbul persoalan daripada satu sudut. Kalau kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kita ini perlu untuk menambah perkataan Sayyidina? Lebih-lebih lagi selawat itu dibacakan di dalam salat, contoh. Kerana kalau kita baca di dalam salat ni ada keadaan yang berbeza berbanding kita di luar salat. Kerana salat ni kita dituntut untuk mengikuti kaifiat dan tata cara salat yang ditetap atau ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu kama raaitumuni usalli. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mengikut kaifiat dan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat-amatlah para sahabat itu cakna terhadap setiap ucapan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Maka dalam hal ini, hadirin dan hadirat, berlaku perbahasan ulama tentang hukum kita ini meletakkan lafaz Sayyidina ketika selawat di dalam salat. Kalau di luar salat, contoh, di luar salat macam sekarang ini, tuan-tuan dengar saya sebut Nabi, tuan-tuan nak kata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, langsung tidak ada masalah. Kerana betul-betul Nabi kita itu adalah Sayyid, penghulu kepada kita ini. Sebab itulah kita katakan dalam kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab yang ditulis oleh Sultanul Ulama Izzuddin Al-Izz ibnu Abdissalam rahimahullah, yang menceritakan berkenaan dengan 41 kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula lagi Izzuddin ibnu Abdissalam telah menyebutkan annahu sadul kul, Nabi kita ni adalah ketua bagi kesemua makhluk. Sehingga disebutkan dalam hadis yang diceritakan selepas daripada itu, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini adalah sayyid bagi anak Adam, dan itu bukan satu kebanggaan kepada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ apa pengajaran yang kita boleh dapat? Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Jawapannya tidak lain tidak bukan adalah apabila kita sebut berkenaan dengan hal itu tadi, Nabi ini adalah penghulu. Maka kalau di luar salat dia tidak ada masalah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, saya tadi pun pada mukaddimah tadi saya ucapkan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ba'd, contoh. Saya ucapkan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad, macam itu. Jadi dalam bab-bab itu tidak ada masalah penggunaan perkataan Sayyidina. Tetapi ulama' dia fokus kepada lafaz Sayyidina itu dibaca di dalam salat. Hal ini sebenarnya menjadi perbahasan fuqaha. Ulama-ulama kita telah berbincang berkenaan dengan hal tersebut. Sebahagian ulama seperti Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah dalam mazhab Asy-Syafi'i,
Al-Imam Ramli, beliau mengatakan bahawasanya sebutan at-tasyid, iaitu penambahan lafaz sayyidina itu di dalam salat, adalah hukumnya sunat, kata beliau. Adalah hukumnya sunat, iaitu sunat untuk kita ketika membaca tasyahud akhir itu, dalamnya kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sebagai contoh. Baik. Namun pendapat ini ada perbezaan atau pendapat lain yang dikemukakan oleh juga tokoh ulama, namanya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kata Al-Hafiz Ibn Hajar, Ibn Hajar ni dia bukan bahas isu boleh tak boleh, tapi Ibn Hajar ni dia kata yang mana yang tepat, yang mana yang lebih tepat. Itu isu rajah, isu arjah, yang mana yang tepat, yang mana yang lebih tepat. Apa kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Beliau mengatakan ittiba'ul alfazil ma'surati arjah. Kita mengikut lafaz-lafaz yang maksur dibaca di dalam salat itu adalah lebih tepat, adalah lebih rajih. Nampak? Kemudian kata Ibn Hajar lagi, dan kita tidak mengatakan bahawasanya Nabi SAW meninggalkan perkataan Sayyidina itu adalah kerana sifat tawaduk dan seumpamanya, kerana para sahabat yang datang selepas daripada Nabi SAW, mereka lebih beradab, mereka lebih berakhlak dan lebih mencintai Nabi SAW daripada mana-mana manusia lain yang ada pada peribadi mereka. Saya dah ceritakan dahulu betapa Abu Bakar ini sangat-sangat mencintai Nabi SAW. Itu sifat sahabat. Ketika peristiwa hijrah, kita boleh ambil contoh. Dia kata dah sampai ke pintu gua Sur tersebut ataupun gua Saur tersebut. Apabila sampai sahaja, maka dia kata kepada Rasulullah, nanti dulu, bagi aku masuk ke dalam gua ini, aku tengok sama ada keadaannya selamat ataupun tidak. Bila selamat daripada mara bahaya, barulah dibenarkan kepada Nabi SAW untuk masuk. Ini adalah zahir kasih sayang. Maknanya betapa sayangnya Rasulullah Abu Bakar Siddiq ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam satu keadaan yang mana Quran ceritakan, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata kepada Allah cerita dalam Quran ketika keduanya berada dalam gua, yang ini merujuk kepada gua Saur. Idh yaqulu li sahibih, ketika dia berkata kepada sahabatnya itu, iaitu ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya tersebut, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ulama seperti Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil ataupun Tafsir Al-Baghawi, Al-Baghawi ini dia kata, kenapa Rasulullah kata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Kenapa Nabi beratkan sebutan bersedih tu? Kata Al-Imam Al-Baghawi, dia kata kerana zahir daripada waktu itu Abu Bakar ada dua perasaan. Perasaan pertama pada diri Abu Bakar adalah takut. Perasaan kedua yang ada pada diri Abu Bakar adalah sedih. Abu Bakar dia takut kepada diri dia, betul. Tapi dia sedih dengan keadaan yang terpaksa menimpa Nabi SAW, keadaan yang terpaksa dilalui oleh Nabi SAW. Abu Bakar sedih lebih besar daripada ketakutan dia kepada diri dia. Maknanya sedihnya Abu Bakar kepada Nabi adalah lebih besar berbanding takutnya Abu Bakar ke atas kebinasaan diri beliau radhiyallahu anhu. Maka oleh kerana dia sayang Nabi, sebab itu dia sedih tengok Nabi, sehingga kesedihan dia terhadap Nabi mengalahkan takut dia kepada diri dia sendiri. Allahu Akbar. Maka dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar sayang Nabi SAW lebih daripada dia sayang diri dia sendiri. Sebab itu kita kata Nabi sebut, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kemudian dalam ayat yang lain ataupun dalam riwayat yang lain, sekiranya saya tak silap dalam Musnad Abi Ya'la ada menceritakan berkenaan betapa kasih dan sayang benar Abu Bakar Siddiq ini kepada Nabi SAW. Iaitulah pada peristiwa keislaman bapanya yang bernama Abu Quhafah itu. Iaitu Abu Bakar Siddiq ini nama penuhnya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abdullah ibnu Abi Quhafah. Jadi
Abu Bakar, dia adalah lelaki yang paling awal memeluk Islam. Kanak-kanak ataupun remaja lelaki yang paling awal memeluk Islam adalah Ali bin Abi Talib. Wanita pertama yang memeluk Islam adalah Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dia peluk Islam awal. Maknanya bapanya ketika itu Abu Quhafah belum lagi memeluk Islam. Jadi apabila waktu sampai kepada hari Abu Bakar ini punya ayah yang bernama Abu Quhafah, dia nak memeluk Islam, maka dia perlu berbai'ah, iaitu mengikat janji setia kepada Nabi SAW. Dan dahulu bai'ah ini dia berlaku secara berjabat tangan. Kecuali jika ada rombongan yang mana mereka itu menghidap penyakit kusta, maka Nabi kata memadailah dengan isyarat sahaja. Nabi tak berjabat tangan dengan orang yang menghidap penyakit kusta. Maka sebab itu untuk kita mengelakkan COVID juga, maka boleh untuk kita ini tidak berjabat tangan. Jadi berbalik kepada isu Abu Quhafah tadi. Apabila dia berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya yang berdekatan Abu Bakar ketika itu menangis, mengalir air matanya. Orang kata basah kedua matanya dengan tangisan. Lalu kita, kalau kita boleh cakap secara klisenya, Abu Bakar ini menangis kegembiraan kerana bapanya memeluk Islam. Tetapi tidak, jawapan itu bukan jawapan Abu Bakar. Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Bakar? Maka kita lihat apa kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini seorang yang amat sayang Nabi, yang paling berakhlak dan yang paling beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, li an takuna yadu ammika makana yadih yuslim wa yukirrullahu ainaika ahabbu ilayya min ayyakun. Sekiranya wahai Rasulullah, tangan yang sedang berbai'ah dengan kamu pada saat ini merupakan tangan bapa saudaramu Abu Talib, dan Abu Talib itu memeluk Islam, dan kamu rasa gembira dengan keislaman Abu Talib, ahabbu ilayya min ayyakun, itu lebih aku suka berbanding ayahku sendiri memeluk Islam. Maknanya antara bapa dia peluk Islam dengan bapa saudara Nabi Abu Talib memeluk Islam, Abu Bakar lebih suka bapa saudara Nabi memeluk Islam. Kerana kalau bapanya peluk Islam, yang gembira adalah dia. Tetapi kalau bapa saudara Nabi memeluk Islam, yang gembira adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sentiasalah Abu Bakar mendahului kasih beliau kepada Nabi, mengatasi kasih beliau kepada bapanya sendiri, kepada dirinya sendiri, dan kepada keluarga dan seluruh umat Islam selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar Abu Bakar As-Siddiq menepati ciri yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, ataupun hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku menjadi manusia yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya pada melebihi kecintaannya pada bapanya ataupun kepada ibu bapanya, kepada dirinya dan juga kepada manusia yang lain. Anak-anaknya juga sama. Jadi apa yang kita dapat? Kita dapat lihat bahawasanya betapa sahabat-sahabat paling sayang Nabi SAW. Begitu juga ada riwayat daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu al-Habashi, yang mana Bilal bin Rabah kita tahu orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Nabi SAW. Beliau adalah salah seorang daripada tokoh penama muazzin yang masyhur. Kerana kita tahu bahawasanya Nabi kita SAW dalam hayat Nabi, baginda mempunyai 4 orang Bilal, ataupun saya minta maaf, 4 orang tukang azan. Ada yang namanya Abu Mahdzurah, ada yang namanya Sa'ad Al-Qars, ada yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan ada yang namanya Bilal bin Rabah. Tetapi subhanallah, daripada keempat-empat muazzin tukang azan pada zaman Nabi, yang terangkat namanya lebih mulia berbanding yang lain adalah Bilal bin Rabah. Sehingga masjid-masjid kita pun dipenuhi dalam carta organisasi, imam sekian, Bilal sekian. Sedangkan Bilal nama orang. Bilal bukan nama tugasan, bukan nama jawatan. Bilal itu nama orang. Tetapi betapa Allah muliakan Bilal apabila Allah Allah menyebarkan namanya lebih besar daripada jawatan ataupun pekerjaan yang dia lakukan. Betapa Bilal itu lebih
lebih terkenal dengan namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika Bilal bin Rabah hampir wafat, hampir meninggal dunia, isteri beliau menangis kesedihan. Isteri beliau mengadu, alangkah duka citanya, alangkah binasanya kami kerana Bilal bin Rabah dalam keadaan nazak, Tetapi sebaliknya pula, Bilal ni isteri dia bersedih kerana dia dalam keadaan hampir kepada kematian. Tetapi apa kata Bilal bin Rabah? Dia kata, wa farahah, alangkah gembiranya aku. Wa farahah, dia kata, alangkah gembiranya aku. Ghadan nalqa al-ahibbah Muhammadan wa hizbah. Dalam riwayat yang lain, Muhammadan wa ashabah. Alangkah gembiranya aku. Esok aku akan bertemu dengan individu-individu yang aku sayang, dia kata. Esok adalah hari yang mana aku bertemu dengan para kekasih aku, dia kata. Muhammadan wa hizbah, aku akan bertemu dengan Muhammad dan aku akan bertemu dengan para pengikutnya. Dalam riwayat yang lain, Muhammadan wa ashabah, aku akan bertemu dengan Muhammad dan aku akan bertemu dengan para sahabat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah betapa tingginya kasih sayang para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang cuba saya sampaikan adalah bahawasanya sahabat ni dia hidup dan salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila mereka sendiri yang paling sayang, yang paling beradab, yang paling berakhlak, yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka salat, mereka tidak menyebut lafaz sayyidina itu dalam tasyahud akhir ketika selawat. Maka mereka membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka amat tidak sopan sekiranya kita mengatakan mereka tidak beradab kerana tidak menambah sayyidina. Kita kata di luar salat tidak ada masalah. Cuma di dalam salat ni, kata Ibnu Hajar, ittiba'ul alfazil ma'thurati arjah. Kita mengikut lafaz-lafaz yang diajarkan kepada kita itu adalah lebih tepat. Jadi sebab itu kita katakan kita lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Jadi kita membaca lebih tepat. Orang kata, Ustaz, kalau macam tu saya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah batal semayang saya? Kita kata tak batal. Cuma kalau kita lebih, orang kata lebih rajih, kata Ibn Hajar, lebih tepat adalah dengan kita mengikuti lafaz yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi kemudian kita katakan kita nak habiskan perbahasan kita pada malam ini. Kita telah ceritakan berkenaan dengan definisi selawat. Kita kata selawat ni datang daripada tiga pihak. Pertama, selawat kepada Rasulullah daripada Allah membawa erti Allah menyebut nama Nabi SAW. Allah memuji Nabi di kalangan para malaikat yang tertinggi. Yang kedua adalah selawat kepada Rasulullah daripada para malaikat yang membawa erti du'a'uhum lahu bil maghfirati war rahmah. Mereka mendoakan dan juga mereka mendoakan keampunan dan rahmat Tuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, selawat daripada kita orang-orang yang beriman ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah sama. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam erti kata kita mendoakan rahmat Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijanjikan dengan kelebihan-kelebihan lain yang pelbagai. Kemudian kita sebutkan bahawasanya dalil-dalil pensyariatan dan anjuran berselawat ini juga antaranya Allah sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi, ataupun sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kemudiannya kita sebut bahawasanya selawat ni berlaku dalam beberapa keadaan. Yang pertamanya, selawat di dalam salat, iaitu pada tasyahud akhir kita di dalam salat, maka hukumnya adalah wajib, kerana ia termasuk dalam rukun qauli yang 5 yang menjadikan tidak sah salat seseorang sekiranya seseorang tidak membacanya. Baik. Kemudian kita sebut selawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat pula.
Maka kita katakan selawat pada Nabi SAW pada hari Jumaat hukumnya adalah sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad. Ia dituntut sangat berdasarkan hadis yang sahih adalah kata Nabi SAW, aksirus salata alayya yaumal jumu'ati wa laylatiha, ataupun yaumal jumu'ah fi yaumil jumu'ati wa laylatiha. Perbanyakkanlah selawat ke atas aku ini, kata Nabi SAW, pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Sekarang ini malam Jumaat sekarang ini, maka kita galakkan, basahkan lidah kita ini, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Maka perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, kita katakan tadi selawat secara umum ataupun selawat ketika kita mendengar nama baginda SAW disebut juga sunat hukumnya. Maknanya dituntut kepada kita ini untuk berselawat sebaik kita mendengar nama baginda disebut. Kerana disebut dalam hadis, al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alai. Orang yang kedekut adalah seseorang yang mana apabila namaku disebutkan di sisinya tapi dia tidak berselawat ke atas aku. Dia tidak berselawat ke atas aku. Kemudian kita dah sebut berkenaan dengan secara umum, iaitu lafaz selawat yang dianjurkan. Maka kita katakan selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Dan kita katakan yang mana lebih utama antara sirah khabar, bentuk khabar pemberitahuan supaya orang yang mendengar berselawat kepada Nabi, ataupun kita sebut secara sirah talab, iaitu kita terus katakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Maka kita katakan tadi bahawasanya disebut oleh As-Sakhawi bahawasanya yang afdal adalah yang kedua, iaitu kita gunakan siratul talab, sirah permintaan. Kita gunakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ada orang boleh jadi dia bertanya soalan ni, saya sebutlah sedikit beberapa persoalan-persoalan yang seringkali dibangkitkan berkait dengan isu selawat ini. Ada orang dia kata, Ustaz, macam mana keadaan kalau kita selawat ni, kita selawat kepada ahli keluarga Nabi? Boleh ke Ustaz? Boleh ke kita selawat dan salam kepada ahli keluarga Nabi SAW? Ataupun boleh ke kita berselawat kepada Nabi dan ahli keluarga Nabi? Macam Ustaz sebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selawat Allah dan salam ke atas baginda dan juga kepada ahli keluarga baginda. Kita kata jawapannya boleh. Ada unsur-unsur Syiah ke Ustaz? Kita kata subhanallah, tidak ada unsur Syiah. Bahkan Ahlus Sunnah adalah individu yang paling menyayangi dan paling berhak kepada Ahlul Bait, kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan dalil yang paling jelas anjuran kita ni dituntut juga berselawat kepada ahli keluarga Nabi adalah dalil selawat Ibrahimiyah yang saya bacakan sebentar tadi. Bukankah dalam selawat Ibrahimiyah itu adanya selawat juga kepada ahli keluarga Nabi? Jawapannya ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kau selawatlah ke atas Nabi kita Muhammad dan juga selawatlah kepada ahli keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian timbul lagi persoalan. Kalau kita sebut selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh ataupun tidak kita mengucapkan selawat dan salam juga kepada para nabi dan para rasul yang lain? Boleh atau tidak? Sebagai contoh, kita kata Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan ini adalah kurang, orang kata menyelisihi apa yang dituntut, menyelisihi apa yang lebih dituntut sebenarnya. Kerana kita katakan beginilah, untuk Nabi Muhammad memang telah ada anjuran khusus daripada Allah selawat dan salam. Berdasarkan firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam keadaan kita katakan tertentu, dalam keadaan tertentu, maka kita katakan yang saya minta maaf ada gangguan sedikit, bunyi-bunyian. Tapi kita katakan beginilah, untuk Nabi memang ada selawat dan salam. Namun untuk para rasul yang lain tidak ada anjuran dan perintah yang sama.
Untuk para rasul yang lain seperti Nuh, seperti Ibrahim, seperti Isa, seperti Musa, seperti nabi-nabi yang lain tidak ada. Tetapi yang ada kepada mereka hanyalah ucapan salam, yang mana Allah sebut di dalam Quran, yang mana Allah kata wassalamun alal mursalin, wassalamun alal mursalin. Yang mana tuan-tuan pun saya yakin hafal, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Tuhan kamu, Rabbil Izzah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan terhadap apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Wassalamun alal mursalin, dan salam kepada para rasul. Nampak? Allah tak kata wassalatun wassalamun alal mursalin, tetapi Allah kata wassalamun alal mursalin. Maka memadai bagi kita untuk apabila kita sebut nama Nabi, seperti kita katakan Nabi Adam alaihi salam, memadai. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Tapi bila kita sebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada tuntutan selawat, bukan semata-mata salam, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita punya perbahasan pada malam ini, kita dah berada pada penghujung siaran. Semua ini akan kekal teori selama kita sendiri tidak membasahkan lidah kita dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai malam ini, malam Jumaat, dan juga esok pada hari Jumaat, kita galakkan diri kita ini, baik dalam kenderaan, baik kita di rumah, baik dalam perbaringan kita, baik dalam perjalanan kita ini, untuk kita membanyakkan pembacaan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ataupun kita membanyakkan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sehinggalah kepada innaka hamidun majid dalam tasyahud akhir, ataupun saya minta maaf, selawat Ibrahimiyah yang dianjurkan tersebut. Jadi wallahu taala a'la wa a'lam. Saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, kerana jam kita pun telah menunjukkan pukul 10.30, iaitu telah setelah 1 jam kita bersiaran pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Jika ada beberapa kenyataan yang saya sebutkan ini tidak tepat, maka saya alu-alukan teguran dan pembetulan. Jazakumullahu khairan kepada semua yang komen, yang mengucapkan salam, saya jawab waalaikumsalam. Yang mendoakan kebaikan, saya ucapkan kepada semoga Allah memberikan ganjaran dan kebaikan yang sama. Yang sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain di macam-macam platform media sosial, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Yang turut mendengar bersama dengan kita daripada awal sehingga habis, saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum. Jadi memadai sekadar itu. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.